Perundingan berkaitan kajian semula pemberian khas Kerajaan Persekutuan kepada Sabah sedang dalam peringkat akhir untuk dimuktamadkan. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata perundingan itu berdasarkan peruntukan yang termaktub di bawah Perkara 11 2D Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian ketika pembentangkan pencapaian setahun Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya hari ini. Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan menggariskan kajian semula pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak yang dinyatakan dalam Seksyen 1 dan Subseksyen Kurungan 1, Seksyen 2 bahagian 4 Jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Haji Jan juga Menteri Kewangan Negeri berkata peningkatan bayaran pemberian khas Kerajaan Pusat penting untuk menambah hasil negeri selain kutipan hasil melalui strategi percukaian. Katanya tahun lalu Sabah mengutip 5.449 bilion ringgit hasil, iaitu jumlah tertinggi dicatat sejak Sabah merdeka melalui pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Selain itu, beliau berkata kerajaan negeri turut menyasarkan pertambahan hasil negeri menerusi penerokaan sumber baru, inisiatif pelaburan dan pelbagai aktiviti ekonomi lain melalui pembayaran seperti cukai, premium tanah dan royalti. Terdahulu beliau berkata hasil kesungguhan dan muafakat semua pihak, usaha kerajaan negeri melaksanakan Hala 7 SMJ 2021-2025 sudah menunjukkan perkembangan yang positif dan menghasilkan pelbagai pencapaian signifikan menerusi 500 inisiatif yang digariskan. Sementara itu, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah Datuk Jahid Jahim menegaskan bahawa parti itu mempunyai matlamatnya yang jelas, tidak melencong ke kiri atau ke kanan. Beliau sebaliknya berkata PBS sentiasa menumpukan perhatian ke arah mencapai matlamat yang diperjuangkan. Katanya PBS tidak pernah jemu dalam usaha menuntut perkara yang sepatutnya menjadi hak rakyat Sabah menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Jahid berkata rang Undang-Undang Pindaan Perlembagaan berkaitan MA 63 yang telah diluluskan Dewan Rakyat baru-baru ini bukti perjuangan parti selama ini dalam usaha mengembalikan kedaulatan dan hak Sabah. Katanya keputusan itu juga merupakan satu bentuk pengiktirafan kepada semangat kesatuan negara antara Sarawak dan Sabah yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu, Jahid yang Ketua PBS bahagian Tamparuli turut berpesan kepada seluruh kepimpinan PBS kawasan Bengkoka agar tidak berputus asa atau berasa kecewa atas kekalahan parti itu pada pilihan raya negeri ke-16 yang lalu. Manakala pembukaan 3 lagi pusat ekopelancongan di Kuala Tuaran bakal melonjakkan aktiviti ekonomi seterusnya menjana pendapatan penduduk kawasan setempat. Produk ekopelancongan yang dibuka dalam membabitkan aktiviti rekreasi dan pengembaraan baharu iaitu Kem Ratau Site di Kampung Ratau, laluan mendaki Sangot Hill di Kampung Lokup dan laluan mendaki Watu Kokoluton di Kampung Telantang. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkwai berkata produk ekopelancongan baharu yang diusahakan di komuniti belia di 3 kampung berkenaan berpotensi untuk menarik lebih ramai pengunjung dan penggemar aktiviti pengembaraan untuk meneroka Kiulu. Johnston yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah berkata projek komuniti itu bertujuan untuk memberi sokongan akademik dan memperkasa kemahiran belia di bidang pelancongan bagi mengurangkan kemiskinan di kalangan komuniti luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Kiulu itu turut berkata dengan mengusahakan aktiviti ekopelancongan berasaskan komuniti boleh menjana pendapatan lumayan dan ia memerlukan penglibatan semua penduduk kampung untuk menjadikan tempat pelancongan mereka menarik, terbaik dan terkenal. Sementara itu, projek komuniti terbabit juga telah memanfaatkan 48 pelajar sekolah kebangsaan Lokup melalui sokongan akademik yang dilaksanakan belia dari Kampung Ratau, Kampung Lokup dan Kampung Telantang. Dalam inisiatif tersebut, belia telah menjadi guru tuition bagi membimbing pelajar sekolah secara bersemuka, memandangkan pembelajaran di sekolah bertukar sepenuhnya secara dalam talian. Berita Mahkamah, seorang bekas pengarah unit komunikasi, korporat dan hubungan luar Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan FSA hari ini dihadapkan di Mahkamah Session Labuan atas 4 pertuduhan rasuah berjumlah RM15,520 yang didakwa berlaku pada 2018 hingga 2019. Tertuduh Yon Zahima Ibrahim, 58 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan kes dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat.
Menurut ringkasan kes, tertuduh disyaki menggunakan kedudukannya untuk melantik dan meluluskan pembayaran sebuah syarikat yang mana suaminya mempunyai kepentingan bagi beberapa majlis yang dianjurkan Labuan FS. Tertuduh didakwa terlibat dalam proses pelantikan dan meminitkan kelulusan untuk pembayaran terhadap invoice serta sebut harga yang dihantar oleh syarikat yang berkaitan. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh melaporkan diri ke pejabat SPRM Labuan setiap 2 bulan sekali manakala pasport antarabangsa diserahkan kepada mahkamah. Pengurusan kes tertuduh ditetapkan pada 26 Mei depan. Pada mulanya saya ingatkan jiran sengaja menggoyangkan rumah sebelum mereka memaklumkan berlaku gegaran, kata pengawal keselamatan Folitro Iduing 33 tahun. Folitro yang juga penduduk kampung Kubambangan Paitan berkata sebelum gegaran itu dia bersama isteri dan anaknya sedang menonton televisyen di ruang tamu rumahnya. Menurutnya mereka sekeluarga kemudian berjaga-jaga sehingga kira-kira jam 10 malam dan tiada lagi gegaran. Seorang lagi penduduk di kampung Binanjar Baru Paitan, Jonetri Pingut berkata kejadian gegaran itu dirasai selepas terdengar pinggan mangkuk di dapur berbunyi lalu segera memeriksa. Dia bersyukur tiada perkara tidak diingini berlaku termasuk harta benda miliknya. Dia soka melaporkan gempa bumi lemah berukuran 3.8 pada skala Richter dikesan berlaku di Beluran jam 8.39 malam dan gegaran mungkin dirasai di Beluran dan sekitarnya. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.